Dia jawab apa? Kata dia. Orang Melaka macam tu lah. Kata dia. Kalau aku dah beriman bahawa Allah Ta'ala menurunkan wahyu pada Nabi Muhammad SAW daripada 7 petala langit, wahyu turun, apa pasal pula aku tak percaya Nabi sendiri naik ke langit? Dia jawab macam tu. Tercengang penduduk Mekah, berfikir macam mana nak merasionalkan jawapan. Ini jawapan bukan dari sebarang orang, jawapan dari orang yang mencintai Rasulullah SAW. Aku kan beriman, aku percaya bahawa Nabi Muhammad tu dapat wahyu daripada 7 petala langit. Sekarang dia beritahu dia naik ke langit. Apa pasal pula aku tak percaya? Lagilah aku percaya. Jadi penduduk Mekah pening kepala melihat kesungguhan jawapan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu itu. Dan bila didengar oleh golongan yang beriman, ini menyebabkan mereka menjadi lapang dan tenang jiwa mereka. Dan keraguan yang cuma disuntik tidak memberi kesan. Mengapa? Kerana kalau wahyu itu turun dari 7 petala langit, nah yang membawa wahyu itu ialah Sayyidina Jibril alaihi salam. Kamu ingat Sayyidina Jibril lebih mulia daripada Rasulullah? Kamu ingat kalau Sayyidina Jibril Allah bagi dia turun naik langit, Rasulullah Allah tak bagi? Kamu ingat siapa? Kamu ingat ada yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad SAW? Nah, kalau apa yang diberi kepada Sayyidina Jibril, maka Allah boleh memberinya kepada Rasulullah SAW lebih daripada itu. Nah, kalau Sayyidina Jibril turun dengan wahyu dari 7 petala langit, mengapa pula kamu merasakan engkar Nabi sendiri naik ke langit dan turun daripada langit? Ini masuk akal. Jawapan orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Bahkan itu yang sebenarnya, kerana Sayyidina Jibril hanya boleh bergerak di langit, tapi tidak boleh melintas Sidratul Muntaha. Nah, kerana Rasulullah SAW itu sangat mulia, sangat besar pangkatnya, bukan sekadar untuk naik turun langit. Tempat di langit yang jadi penempatan Sayyidina Jibril alaihissalam dan seluruh malaikat yang ada triliun-triliun itu, yang tak mereka dibenarkan melintasnya, Nabi sahaja yang dibenarkan. Sallallahu ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Fal ijabah bitawqir wat ta'zim, jawapan dengan perasaan cinta yang dilontarkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyelamatkan keimanan para sahabat. Sebab itu Rasulullah kata, dengan berkat cinta kepada Nabi ini, nah kalau ditimbang iman Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dengan keimanan seluruh golongan yang beriman dari zaman Nabi sampai hari kiamat, tidak akan menandingi keimanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Oleh sebab itu, kita perlu mengasuh di dalam hati kita perasaan cinta ini. Nah, hari ini mengapa kita sampai terpaling dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Terpaling daripada sunnah baginda, terpaling daripada bimbingan baginda, kerana masuknya dalam hati kita perasaan cinta yang lebih kepada yang lain daripada Nabi SAW. Nah, sehingga kita merasakan bahawa seolah-olahnya pendapat Nabi itu boleh ditimbang tara, boleh diterima tolak, boleh nilai dan dirasionalkan, boleh dimungkin terima dan dimungkin tolakkan. Ini bukan bahasa orang yang mencintai. Bahasa orang yang mencintai, tak, saya sayang kat awak, saya tak percaya kata awak ni begini-begini. Itu dia. Saya nak kahwin juga dengan awak. Ni bahasa cinta. Dah kahwin baru menyesal. Nah, ni bahasa cinta. Orang yang bercinta, orang yang mengagungkan, orang yang ia kasih, maka bahasanya begitulah. Maka dia akan menerima bulat-bulat dan dia telan bulat-bulat. Sebab itu dalam Islam tak dibenarkan sifat ini, melainkan untuk Nabi Muhammad SAW. Kerana yang sempurna, yang benar secara mutlak, yang sadiqul masduq, yang benar dan wajib dibenarkan, yang la yattasifu bil kadhib, yang tidak bersifat dengan dusta, yang akhlak baginda semuanya daripada A sampai Z wajar dan paling baik untuk dijadikan ikutan. Orang yang begini kalau kita ta'assub, tak mengapa.
Orang yang begini walah diperintah oleh Allah kita bersifat ta'assub kepada baginda SAW. Maknanya terima apa saja yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang lain tak dibenarkan. Mengapa? Kerana Allah yang Maha Agung mengetahui besarnya akibat cinta itu. Jadi kalau nak cinta dengan yang lain daripada Nabi SAW, boleh. Tapi cinta itu cinta yang terbatas. Cinta yang terikat. Dengan sejauh mana ia memupuk cinta kepada Allah dan Rasul. Nah, kalau kepada cinta yang lain itu sampai mencarikan dan menghakis dan merosakkan, apatah lagi cinta kepada Rasulullah SAW, maka cinta yang lain itu menjadi cinta yang membawa mudarat dan penyesalan di hari akhirat. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, di hari akhirat besok orang yang saling bercinta menyesal. Allah, mengapalah aku cinta sama engkau? Aduh. Nah, ini disebut oleh Allah dalam Quran, al-akhillau yawma idzin, al-akhillau yawma idzin ba'duhum aduwwun, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduw illa al-muttaqin. Orang yang saling bersahabat rapat kerana kasih. Al-akhilla makna khalil. Khalil ni atas daripada kasih. Makna sampai tidur sebantal, makan sepinggan, minum sesetro. Betul-betul kasih, betul. Sampai saling tukar-menukar baju. Nah, itu dia. Pinjam duit, ambil saja tu. Tak buka saja anak punya baju vest tu. Apa yang anda ambil saja. Lepas tu habis, marah. Itu tak cinta nama dia. Nah, ambil saja. Itu orang kasih. Ambil saja. Betul kan? Alah, ambil lah. Kita bukan baru kenal. Daripada kecil kita sahabat. Bukan kata takat duit, nyawa aku pun aku boleh bagi sama engkau. Pergi ambil. Oh, begitu cinta. Tapi di akhirat besok Tuhan sebut al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu. Kawan teman yang saling bercinta rapat di dunia, hari ini di hari akhirat sebahagian mereka dari sebahagian yang lain menjadi musuh. Ente yang menyebabkan anak tak solat, ente yang menyebabkan anak tak tutup aurat. Dulu anak datang anak pakai aurat tutup semua, putih lagi. Tapi anak kawan sama ente sekarang anak pakai seluar pendek saja. Anak sudah tak solat, anak sudah tak ingat Rasulullah SAW. Oh, masa itu marah tu. Marah tu. Oh, tu dia. Ente lah begini. Ba'duhum li ba'din adu. Sebahagian dari sebahagian menjadi musuh yang ketat. Illal muttaqun. Melainkan yang bertakwa ketika berada di dunia. Yang cintanya diikat oleh cintanya kepada Allah dan Rasul. Lalu dibatas oleh batasan-batasan syariat dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Dan orang yang begini, mereka itu tak jadi musuh. Bahkan ente lah yang menyebabkan anak masuk surga. Terima kasih banyak-banyak. Mujur aku bersahabat dengan ente. Ente lah begini. Anak kalau tidak anak tak tahu. Terima kasih. Oh, masa tu saling berterima kasih, saling sanjung menyanjung, saling syukur mensyukur di hari akhirat. Adapun yang cintanya itu tadi sudah terkekang dan terlepas dari ikatan cinta kepada Rasulullah SAW, menyesal di hari akhirat. Oleh sebab itulah tak dibenarkan kita memupuk atau melepaskan cinta tanpa batasan dan ikatan, melainkan kepada yang satu itu, iaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, macam mana kita nak memupuk cinta? Cinta ini mudah dilafaz di bibir. Macam kita cakap dengan bini kita, mula-mula kahwin, abang cinta sama awak. Sebelum kahwin, tulis surat cinta, saya memang cinta sama enti. Sanggup mati bergolok gadai. Lautan api lagi ku renang. Ini kan lautan, sungai di depan rumah. Dah. Betul-betul cinta. Nah, ini hadiah bolpen, ini hadiah handphone, ini hadiah tudung, ini tudung wardina, ini tudung ini macam-macam. Cinta betul. Itu dia. Nah, bila kahwin, cintanya dah bertukar. Dia punya nilai darjat. Selepas setahun mengurang. Selepas 2 tahun sudah ada cinta yang baru. Kerana sudah mengurang cintanya kepada isterinya. Cinta. Nah, senang disebut dengan lidah, tapi hakikatnya bagaimana? Maka begitulah dengan Rasulullah SAW. Nah, kita boleh kata, anak cinta sama Rasul. Ente jangan sebut-sebut yang bukan-bukan tentang Rasulullah. Anak cinta sama Rasul. Tapi anak isterinya tak bertuduh. Dia sendiri solat pun oleh kerana terlalu cinta jamak. Semuanya jamak. Semuanya jamak. Masya Allah, memang besar cintanya.
Dia cinta betul dengan Nabi SAW, tapi dia langsung tak ada perasaan untuk mendukung dan menjunjung akan ajaran baginda SAW. Bila dilihat ajaran baginda itu tidak diamalkan. Cinta begini, cinta yang mudah dilepaskan oleh bibir. Tetapi makna cinta itu tak mungkin tercapai, melainkan perlu diasuh. Bagaimana kita nak mengasuh cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Nah, jawapannya senang aja. Bersahabatlah dengan orang yang bercinta dengan baginda. Nah, siapa yang bercinta dengan baginda? Itulah para ulama, al-atqiya, was-salihin, wal-awliya. Orang-orang yang dipanggil orang-orang soleh. Maka, apabila kita mendekati orang-orang ini, kita akan mempelajari bagaimana maknanya cinta. Nah, kita tengok bagaimana orang yang soleh. Apabila dia masuk rumahnya, dia mengangkat kaki kirinya. Lalu bila dia meletakkan kaki kirinya, baru dia teringat. Oleh kerana tergocok kaca, dia masuk dengan kaki kirinya, menyesal bukan kepala. Sehingga dia angkat kakinya dalam keadaan pucat. Tarik balik kakinya, istighfar. Seolah-olah tadi dia melihat ada ular yang nak mematuk kakinya. Dia cepat-cepat tarik kakinya. Istighfar. Kemudian melangkah balik dengan kaki kanannya. Dan orang yang demikian, kalau kita bersahabat, kita akan dapat memahami bagaimana tanda-tanda orang yang mencintai Rasulullah SAW, yang berpegang teguh dengan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Barulah kita tahu, aku ini cinta atau cinta yang di mulut atau cinta betul-betul. Maka barulah terasuh di dalam hati kita kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tak usah kata menidakkan apa yang diperintah Nabi. Sahabat itu memuliakan Nabi SAW sampai tak sanggup buat sesuatu apapun yang boleh melukakan perasaan baginda. Macam tu. Sehingga sahabat apabila ke rumah Rasulullah SAW, apabila sahabat nak mengejutkan baginda SAW kerana ada beberapa urusan, sahabat hanya mengetuk dengan kukunya saja. Bayangkan, ketuk dengan kuku saja. Kita Ustaz. Nah, mula-mula kita dengar Ustaz tu kat depan, pintu tu macam nak dicabut. Sudahlah, kita punya rumah tu kayunya bukan dari jenis standard yang mahal. Jadi kalau dihentam 5-6 kali lagi memang tercabut. Tiba-tiba suaranya makin kuat. Rupanya dekat tingkap bilik kita pula. Ustaz! Dia tahu pula kita tidur dekat mana. Ustaz! Oh, Masya Allah. Itu dia. Nah, kalau kita tak bersahabat dengan orang yang cinta kepada Rasulullah, maka kita tak tahu bagaimana sebenarnya tanda-tanda dan menterjemahkan cinta dengan betul. Lalu sahabat Nabi SAW ketuk dengan. Kalau kita tak bersahabat dengan para ulama yang mengenal makna cinta, kita tak tahu. Seorang ulama besar, pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Hashim, Kiai Ahmad Hashim, kalau tak silap saya, pendiri Nahdlatul Ulama, sebuah pertubuhan besar di Indonesia. Ketika dia sudah jadi alim, lalu diserahkan tongkat kekuasaan sebagai ulama kepada dia oleh ulama yang terbesar di zaman itu yang bertempat di Madura. Lalu ulama Madura ini menghantar kepadanya tongkat dan tasbih sebagai pengakuan, sekarang aku sudah tua, ente yang jadi ketua ulama, jaga kemaslahatan umat. Lalu bila mendapat akan keizinan itu, dia yang jadi alim muhaddis, ya, dia buka pesantren. Bila buka pesantren, dah jadi alim besar. Datang belajar dengan dia bukan budak-budak, tapi lebay-lebay dan tuan-tuan guru. Antara yang datang, gurunya yang pernah mengajar. Jadi ada beberapa guru, boleh jadi kepala mutalaah, yaitu yang jadi rujukan di pondok masa dia belajar. Boleh jadi gurunya, tetapi level yang di bawah maha guru. Datang pada dia, dia kata, tuan-tuan datang ni nak belajar dengan saya, tuan-tuan guru-guru saya. Mereka jawab, ya betul, tapi sekarang kami nak belajar dengan kamu, kerana kamu jadi lebih alim, kami nak belajar.
Dia kata boleh kalau macam tu, tapi saya letak syarat. Tuan-tuan jangan buat apa-apa. Saya nak khidmat pada tuan-tuan. Ini sudah jadi mahal guru. Jadi apa khidmat dia? Antara lainnya kepada guru-gurunya yang dah jadi murid dia. Malam-malam ada seorang datang mengambil baju-baju kotor daripada guru-gurunya tadi. Baju-baju kotor itu diambil. Jadi murid-murid yang lain tengok, siapa yang ambil ni? Kemudian basuh, kemudian sidai. Siapa ni? Malam-malam. Lalu murid-muridnya meninjau dengan dekat, mendapati kiar, mendapati pada wajahnya, ini sang kiai, ulama, maha guru kita. Dia ambil baju guru-gurunya dan dia basuh sehingga bersih. Sepanjang gurunya belajar di pondoknya. Ini cinta. Ini cinta. Ini kasih. Nah, kalau kita tidak duduk dengan orang-orang yang cinta dan mengenal cinta dan kasih, yang melepasi batas-batas nafsu, tapi cinta yang diikat oleh teladannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ditunjuk oleh para sahabat dalam cinta mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak tahu cinta itu, melainkan cinta itu di bibir saja. Saya cinta sama awak Esa. Sebab apa bang? Tiap-tiap saya balik kerja, kamu sediakan air teh. La haula wala quwata illa billah. Saya cinta dengan abang, tiap-tiap raya baju baru. La haula wala quwata illa billah. Habis kalau besok dah tak ada air teh, tak cinta dah. Kalau dah tak ada baju baru, tak cinta dah. Oleh sebab itu kata ulama, manjalasa janasa, barang siapa yang duduk dengan orang-orang tertentu, dia akan menjadi jenis orang itu, menjenis yang sama. Jadi kalau orang itu orang yang cinta, dia akan jadi orang yang cinta kepada Rasulullah SAW. Ini yang pertama. Asir sar, rahsia seseorang itu mengalir pada seseorang. Ulama-ulama kaji haiwan membuat kajian. Yang menjaga kambing, perangainya jadi macam kambing. Yang rapat dengan anjing, dia tak ubah seperti anjing. Yang sangat rapat dengan sang babi, dia pun seperti itu juga. Yang sangat rapat dengan kuda, dia pun akan mewarisi beberapa sifat kuda. Ini fitrah yang Allah cipta. Nah, itu dia. Antara sifat mulia kambing, ya, kambing itu macam-macam perangainya. Nah, itu dia. Ada jinaknya dan sebagainya. Nah, antara sifat buruknya khinzir, iaitu tamak dan rakusnya dan sebagainya. Maka apabila seorang itu berteman dengan haiwan, dia mewarisi sifat itu. Maka bila dia berteman dengan orang yang soleh, sudah pasti dia akan mewarisi sifat solehnya tanpa dia sedari. Dia sudah berubah perangai lakunya. Isteri dia kata, awak 3-4 tahun lepas tak macam ni. Sekarang awak Masya Allah, saya tengok bagus perangai awak, begini. Sudah tentu di sebalik itu, dilihat pada temannya, dilihat pada kawannya, dilihat pada pergaulannya. Itulah yang menjadi faktor yang besar yang merubah dirinya. Ini yang pertama. Yang kedua, sentiasa menyantuni darah daging Rasulullah SAW daripada anak cucu baginda. Mengapa ya dengan menyantuni darah daging baginda menyebabkan kita cinta baginda sallallahu alaihi wasallam? Kerana darah daging baginda itu adalah merupakan pembawa keberkatan yang besar. Maka apabila kita menyintai darah daging baginda itu, maka pada ketika itu hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi akrab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cinta kepada kita dan kasih kepada kita. Banyak kisah-kisah orang yang khidmat kepada kaum keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu menjadi orang yang terbaik. Ada 2 keturunan besar di Yaman yang bukan dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi anak cucu Nabi semua belajar dengan mereka. Sebab apa? Keturunan mereka, ya Allah, alim bin alim, alim bin alim, alim bin alim, alim bin alim. Keturunannya ditulis Allah sebagai keturunan yang sentiasa jadi alim. Antaranya keturunan Bafadal, sentiasa menjadi mufti. Antaranya keturunan Al-Khatib. Ini keturunan bukan keturunan Nabi. Tapi mengapa jadi begitu? Rahsianya kata ulama-ulama Hadramaut, kerana mereka sangat menyintai keluarga Rasul. Sangat menyintai betul. Sentiasa jaga masalah baginda. Kerana cinta yang betul-betul itu tadilah yang menyebabkan barakah turun kepada keturunan mereka. Dan begitu juga dengan seorang wanita yang bernama Bajarban.
istri yang bernama Aminah Al-Hadramiyah, Sultanah Hadramiyah namanya. Dia digelar sebagai Rabi'atul Adawiyah Hadramaut. Dia tak pernah lekang dia daripada berselawat kepada Nabi SAW. Sentiasa berselawat, sentiasa berselawat. Sehingga kalau dia panggil melatah pun selawat yang keluar. Maka antara kemuliaannya, sehingga pangkatnya begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau ini, Aminah ini, dicemburui oleh para aulia di zaman beliau. Dan para aulia ini mohon nak berkahwin dengannya, walaupun dia seorang yang bukan keturunan Rasulullah SAW. Orang dari keturunan Nabi, daripada ulama besar keturunan Nabi, pinang dia, kawinlah dengan aku. Mengapa? Kerana pangkatmu yang terlalu tinggi di sisi Allah dan di sisi Rasulullah SAW. Disebut oleh Habib Zain bin Sumail, apa rahsianya? Banyaknya salawatnya kepada Nabi SAW. Salawat, tuan-tuan. Sebab salawat ini dipanggil sebagai iksir. Iksir ni apa dia? Iaitu jenis kimia yang boleh menukar batu menjadi emas, pasir jadi emas. Ada kan kita baca, tapi sampai hari ini orang tak jumpa lagi. Ilmu tu macam dah hilang. Tapi ada dalam kitab-kitab di zaman lampau, batu boleh ditukar jadi emas betul-betul, pasir jadi emas betul-betul. Ini dia panggil iksir. Di dalam amal ibadat dan zikrullah yang menempati kedudukan seperti kimia itu hanyalah selawat. Selawat itu macam iksir. Jadi orang yang macam mana rendah darjatnya, asalnya penzina, asalnya pembunuh, asalnya pendurhaka, asalnya begini, bila dia mula berselawat kepada Allah, kepada Nabi SAW, dia akan mengalami proses. Akhirnya dia bertukar daripada keadaan yang sangat kotor menjadi keadaan yang sangat-sangat mulia di sisi Allah dan Rasulullah dengan sebab selawat. Sebab tu ulama-ulama tak tinggal selawat. Selawat itu mainan bibirnya, sentiasa berselawat. Sebab tu banyakkan selawat. Selawat ini obat segala penyakit. Saya ada seorang sahabat masa di Mesir, dia selalu mimpi dengan jin. Dia tak handsome macam saya. Tak ada. Saya jauh lebih handsome. Dia Masya Allah, tak handsome. Tak handsome. Tapi tiap-tiap hari mimpi dengan muslimat ataupun wanita jin yang datang tidur dengan dia. Jin itu sayang betul dengan dia. Sampai dia tiap-tiap pagi mandi wajib. Seksa dia, badan ni dah jadi kecut. Tiap-tiap pagi mandi, tiap-tiap pagi mandi. Jadi dia tanya pada saya, ini nak buat macam mana Ustaz? Saya kata, apa pasal engkau yang mimpi bukan aku? Sebab aku tengok aku lebih handsome lagi. Ini jin memang salah orang. Tapi nasib baik kita tak mimpi, na'udzubillah min dzalik. Ini pagi-pagi mandi wajib. Berat ini masalah ni. Jadi ini jin ini dia tak ada bagi salam dulu. Jadi dia kata nak buat macam mana Ustaz? Ni Ustaz, ni masalah parah ni. Nanti akan datang Sayyidil Habib Umar bin Hafiz. Guru kita akan datang ke Mesir. Dan kita akan jemput dia ke rumah penempatan pelajar-pelajar negeri Melaka. Nanti dia datang, ente jumpa sama Habib, ente tanya apa ubat. Kita takut juga bagi salah jawapan, nanti jin jari kita. Jadi bila sampai waktu Sayyidil Habib Umar pun datang, Habib keluar kereta saja dari bawah lagi. Dia terus turun melulu, dia jumpa Habib Umar. Habib, ana ni begini. Senang saja Habib jawab. Aksir minas salati ala Rasul. Perbanyakkan salawat kepada Nabi SAW. InsyaAllah beres. Perbanyakkan salawat. Memang hakikatnya begitu. Memang hakikatnya. Saya pernah ada suatu masalah, macam-macam masalah dalam kepala bila pergi belajar di Mesir di zaman-zaman awal, ya. Kita berkeluarga, masalah kewangan, masalah ekonomi dan sebagainya, ya, jauh daripada ibu bapa. Guru saya nasihat satu saja, banyakkan selawat. Apabila saya ikut nasihat dia, masalah itu selesai. Memang betul. Oleh sebab itu saya menganjurkan kepada diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan, banyakkan selawat. Tapi kalau nak banyakkan selawat, kena ada tasbih. Kalau tidak, tak tahu banyak tak banyak. Dia kira sampai 100, aku 100 ke 50 ni. Dari dia bukan ada tanda 1, 2, 3. Nah, akhirnya boring dia. Manusia ini memang sifat dia suka tengok. Bila banyak, dia nampak banyak. Itu sifat manusia. Macam kita kira duit. Nah,
Memang selalu suka. Lepas tu kira lagi. Letak satu kepul. Hari itu saya buat kutipan di Baitul Qura, jazakumullah khairan katsiran. Kutipan tu luar biasa sekali. Kutipan itu sampai esok harinya mencecah 70,000. Malam itu saya tak tahu yang bagi duit itu malaikat atau manusia. Banyak betul. Sekarang sudah sampai 100,000. Tapi kita perlukan dana sehingga 500,000. Tapi Masya Allah, jazakumullah khairan katsiran. Jadi bila kita kira, kita suka tengok duit, kita kira. Begitulah zikir. Bila kita kira, oh sudah 10,000, Alhamdulillah. Semangat kita malah lebih kuat lagi. Sebab itu nak kira kena ada tasbih. Beli tasbih yang 100. Jangan beli yang sampai 1,000 lengkar. Ya? Yang itu mati terbelit. Saya ada seorang balik daripada India, Ustaz, saya nak hadiahkan Ustaz tasbih. Ya Allah, tasbihnya panjang pula, berlengkar-lengkar tasbih. Berapa ni? 500 Ustaz. Itu baru 500, kalau 1,000. Akhirnya tasbih itu saya simpan saja. Macam mana kita nak tarik? Jadi beli yang 100, kemudian yang ada tanda. Dia ada pada ujung di kepala tasbih tu, dia ada tanda tasbih kecil 10 yang boleh kita tarik. Beli jangan yang longgar. Yang longgar kamu tarik dah 9, dia turun balik. Ini yang saya geram. Kita geram betul. Aku rasa dah macam 9. Ya pasal jadi 3 balik. Nah, jangan. Ini melemahkan semangat kita, bukan menaikkan semangat. Tarik 1, 2, yang ketat tu kita tarik. Maka bila cukup 10, kita lega, sudah selesai 1,000. Lepas tu kita tarik lagi, kita dah catat 1,000. Tarik lagi, begitulah seterusnya. Maka menyebabkan semangat kita untuk berselawat itu kuat, kerana kita melihat hasilnya dari masa ke semasa. Perbanyakkan selawat, muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Nah, kita ni berada pada akhir Ramadan. Lailatul Qadar, ya, Lailatul Qadar. Tuan-tuan, saya nak sebut, dalam bulan Ramadan ini projeknya bukan macam projek Baitul Qura. Kalau kita buat pintu Baitul Qura, untungnya boleh jadi 1,000, 3,000, 4,000, 10,000. Tapi kalau kita buat projek KLCC, buat kuncinya saja boleh jadi jutawan. Kuncinya saja jadi jutawan. Begitulah dalam bulan Ramadan. Subhanallahnya tak sama dengan subhanallah di bulan yang lain. Subhanallahnya boleh menyebabkan dimasukkan ke dalam syurga dan mendapat keampunan Allah. Sebab tu dalam bulan Ramadan jangan loket sama jiwa kita. Perbanyakkan amal. Tak boleh cara yang ditikar sejadah dengan zikir, dengan apa sahaja. Yang penting teruskan beramal, basahkan lidah dengan zikrullah dan salawat, kerana kita semakin kesuntukan masa dan ada Lailatul Qadar. Jangan lepaskan peluang malam Lailatul Qadar. Sesungguhnya kehidupan kita ini, ya, nak harap dengan amalan kita di luar Ramadan takut tak cukup. Yang kita harap amalan dalam Ramadan. Sebab tu orang soleh yang banyak beramal, bila masuk Ramadan, yahoo, gembira sungguh. Sebab dia pun tak yakin dengan amalannya di luar Ramadan boleh menyelamatkan daripada api neraka. Tapi kalau amalannya dalam Ramadan, yang ini confirm. Dia cukup yakin yang ini. Sebab Allah Ta'ala memang terima langsam dalam bulan Ramadan. Sebab itu kita, kalau ulama besar macam tu, kita apatah lagi, kita sangat mengharapkan bulan Ramadan. Tidak terlambat, jauh dari terlambat, kerana kita masih ada lagi 3, 4, 5 hari dalam bulan Ramadan. Dan masih ada lagi insyaAllah Lailatul Qadar kalau belum lagi sampai. Tetapi yang jelas bulan Ramadan itu adalah bulan amal, yang amalan itu macam amalan di KLCC, walaupun sedikit pahalanya luar biasa sekali. Jangan lepaskan. Biarlah orang kata gila ke apa ente ni, tasbih ini tarik saja jalan sana, nasib baik tak tersangkut dengan telingaku. Dah. Tak apa, dia kata gila-gila lah, tak apa. Yang penting, ya aku lepas Ramadan beres 10,000 aku selawat, beres 10,000 aku kata la ilaha illallah. Dan itu nilainya tak sama dengan bulan-bulan di luar Ramadan. Jadi sekadar itu yang dapat Ustaz sampaikan pada pagi ini. Jazakumullah khairan katsiran di atas segala sumbangan yang disampaikan. Dan kalau ada yang nak bagi sumbangan blank check, ahlan wa sahlan, ya. Jadi cepat sikit. Ustaz panggil kontraktor untuk bangunkan musalla. Ini musalla ni pahala ni sedekah jariah. Ini masya-Allah tabarakallah, ya. Jadi kita semua tahu itu. Jadi jazakumullah. Sebab itu sumbangan yang sampai malam yang lepas itu, masya-Allah, masya-Allah. Jazakumullah khairan katsiran. Akramakumullah wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Silakan. Soalan selawat yang terbaik ada tapi letih.
Ya, sebab panjang. Saya ingat masa saya menghadiri rumah Sayyidil Habib Zain bin Samaid, ada seorang ulama, dia bawa kitab namanya Ummus Salawat, Abu Salawat, bapa segala salawat. Habib Zain kata bapa segala salawat ialah salawat Ibrahimiyah dalam semayang. Itu bapa segala salawat. Sebab tu Allah pilih salawat itu dalam semayang. Salawat Ibrahimiyah yang kita baca pada tasyahud akhir. Cuma panjang. Sebab tu dalam maksurat Al-Imam Hasan Al-Banna pilih selawat itu 10 kali aja. Nilainya luar biasa. Yang lain? Hari itu katanya muslimat tak dapat tikar sejadah untuk bagi sumbangannya. Ada? Tak ada ya? Hari ini insya-Allah sampai tikar sejadah. Silakan. Kalau ada yang nak bagi sumbangan untuk bangunan madrasah bagi Quran, boleh